Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Alhamdulillah, kerana Allah masih menghidupkan kita semua, nyawa masih dipinjamkan lagi, roh masih ada lagi dengan kita. Maka gunalah kesempatan yang diberi oleh Allah ini untuk sesuatu yang terbaik dalam hidup yang sementara, yang mana kita pasti akan mati di satu masa nanti. Maka apa yang ada pada kita ialah sentiasa beringat, sentiasa berwaspada, sentiasa kita berikrar dan berjanji untuk sentiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan hidup ini adalah persoalan yang penting. Kerana di sini ada amal. Hidup dunia ni ada amal, ada kerja yang kena buat. Yakni tugas kita ialah sentiasa buat bagi kita jadi hamba Allah. Kalau orang tanya apa kerja kita sebenarnya, kerja kita ialah buat sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau kita kerja di syarikat swasta ataupun kita ada majikan, kita akan buat kerja yang diperintahkan ataupun yang diarahkan. Kalau diletakkan dalam satu bidang, satu division, kita akan buat kerja bidang tu saja, tak kacau kerja lain. Tapi bila Allah letakkan kita sebagai hamba-Nya, maka jumlah buat kerja jadi hamba. Membenarkan kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, harus jadi apapun tapi wajib jadi hamba Allah. Ini kata guru, kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, wajib jadi hamba Allah dalam harus menjadi apapun. Maknanya nak jadi apa, jadilah doktor, engineer, arkitek. Itu ketentuan Allah. Allah tentukan kita jadi kerja apa, itu hak kerja Allah. Bidang yang kita bekerja hari ini ialah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi doktor ni sebenarnya bukan kehendak kita, bukan kerja kita, tapi kerja Allah yang mengizinkan jalan hidup kita sampai jadi doktor contohnya. Maka bila Allah izin jadi doktor, boleh jadi. Jadilah doktor, engineer dan sebagainya. Harus jadi apapun, tapi hak wajibnya jom sama-sama jadi hamba Allah Ta'ala, yang kena sembah Allah, yang kena taat Allah, yang kena buat apa yang Allah perintahkan. Sebab itu kerja kita. Abdun, ibad, ibadah. Tiga. Kita ambil tasrifat yang tiga sudah. Saraf yang tiga. Abdun, hamba. Ibad, hamba juga. Ibadah, satu bentuk perbuatan yang menjadikan kita ni hamba Allah Ta'ala. Itu masuk ibadah.
Jadi ibadah ini satu benda yang boleh menjadikan kita hamba Allah. Buatlah sesuatu yang boleh jadi kita hamba Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak syariat, buatlah syariat itu untuk nyata pada Allah, ya Allah, kami hamba kamu ya. Bila kita ibadat pada Allah, tak langsunglah kita ni fikir siapa lagi dah kita ni. Walaupun kita ada position kerja kita, mungkin kita manager, mungkin kita pegawai besar di tempat kita sendiri, tapi bila main rumah Allah ni tak ada siapa dah lah, kerana semuanya hamba Allah mereka. Ini konsep ibadat, menghamba diri pada Allah dan menghina diri waktu mana kita berhadapan dengan dia, kerana kita ni insan lemah yang penuh kekurangan dan banyak benda-benda yang karut, yang kotor ada pada kita. Kena asal jadi kita ni pun daripada sesuatu yang najis. Jom sedang kita balik, jom isah balik diri kita ni jadi daripada benda yang dihinakan. Mani hina. Betul tak? Minta maaf saya sebut contohnya. Kalau orang tu dia ambil minyak wangi calik kita okey. Tapi kalau calik kita air mani, kita marah dah. Sebab kotor. Maka di situlah jadinya kita. Kalau gitu tuan-tuan, apa nak dibanggakan kita ini? Apa yang kita nak? Rasa hebat sangat. Kerana sama saja kejadian kita, cuma peringkat kita yang Allah buat ni hanyalah itu ketentuan Allah Ta'ala jua. Tapi walau apa pun kata ulama, walau apa pun kita jadi atas kehendak Allah, cuma wajib kita berusaha jadi hamba dia. Wajib jadi hamba Allah, bila mana harus jadi apa pun. Tuan-tuan puan muslimin, InsyaAllah kita sambung boleh lah perbincangan kitab kita malam ni, dan kita bahagi dua. Saya dekat nak habis kita bincang bab puasa sikit, macam mana kita nak sambut Ramadan. Yang saya teringat cara sambutan Ramadan ikut cara Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak sambut Ramadan, dengan apa dia buat. Kita bincang sikit lagi sebelum kita habis daripada apa, daripada kuliah malam ni, sebagai persediaan Ramadan ini. Baik, kitab kita pada muka surat yang ke-6, yang ke-20, pada baris yang ke berapa? 9 daripada atas. 9 beratas tu. Kita rojok sama-sama, kita nak baca sama-sama kitab, ambil keberkatan. Baik, untuk refresh balik atau untuk ingatan semula, kita bincang pada bulan lepas tentang bagaimana ulama bagi tahu bahawa kita ni bila bab makan pulun, bila bab makan duduk kedai boleh lama, tapi dia condemn kita bila duduk sembahyang tak boleh lama kita. Yang tu karut mana? Tu kita lah, itu bukan orang lain lah, kita lah tu. Bila duduk kedai makan, habis satu, habis gamak Cina, gamak Hindu pula. Habis gamak Hindu, orang putih pula dah. Habis channel tu ubah pula HBO pula, ubah pula Discovery Channel, ubah pula cerita sukan sport pula, ubah 6 jam tu. Balik lalai. Tapi kalau duduk rumah Allah Ta'ala, Allahu Akbar, ni dah tunjuk bahawa nafsu kita lah, nak tunjuk bahawa kita ni siapa. Dengan dunia pulun, dengan akhirat ni tak apalah, sekarang ni sudahlah, cukup lah kot. Kau sembahyang dah, nak apa lagi? Sedangkan tuan-tuan, status dalam Islam itu berapa tuan-tuan? Peringkat kita dengan Allah ni, pada sisi Allah ni berapa? 5. 5.
Peringkat yang kita bahasa kampung kata nak rabat naik ni, peringkat yang kita nak mendaki dia untuk sampai ke muncak tertinggi itu, dia ada 5 tempat, 5 darjat. Baik, pertama, darjat kita yang pertama ialah Islam. Allah yang bagi Islam kan. Maka darjat pertama kita Islam. Baik tuan-tuan, kalau mengaji sekolah duduk je 1 sampai 6 tahun, mau tak? Mau tak tuan? Darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi tak naik. Umur 13 tahun baru je 1, mau? Tak naik tuan, tak naik. Duduk tahun tu, tak mau kita. Kita tak mau. Dan kita akan komplain. Kementerian Pendidikan kita komplain, guru besar kita komplain, apa ni? Tak naik tahun ni. Baik, itu pada dunia. Tapi fikirkah kita bahawa darjat kita pada Allah naik atau tak naik? Kita dapat Islam dah semua. Kita dapat Islam dah semua. Selamat dah tu. Selamat daripada apa? Selamat daripada kafir. Allah yang pilih kita pun. Di waktu kita tak berhak memilih, tapi Allah pilih Islam bagi kita. Selamat dah kita tu. Baik, tanya saya tuan-tuan. Tanya. Puas hatikah tuan-tuan dengan Islam yang kita ada ni? Puas hati dah ke? Dengan Islam yang sekian lama kita anuti, puas dah ke? Ataupun kita cuba mencari status-status lain pada Allah? Maka wajib kita mendaki status itu. Wajib kita cari. Islam okey, dalam Islam dah. Maka tangga kedua selepas Islam, tuan-tuan, yang kita nak daki dia, kita nak naik dia, ialah tangga yang dipanggil mukmin. Selepas Muslim, mukmin. Selepas Islam, iman. Kenapa kita nak daki tangga iman? Kerana Allah duk panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil dalam Quran gitu, orang beriman. Maka bagi orang-orang yang mengetahui tentang apa panggilan Quran, dia takkan puas hati dengan Islam tu takat tu. Dia nak cuba untuk mendaki status kedua, naik ke tahap kedua. Tingkatan yang kedua ialah iman. Kita cari ya. Maka kalau gitu tuan-tuan, apa kita nak buat? Jom cari apa benda yang boleh bagi iman. Soalan saya balik, apakah benda yang paling dahsyat mengangkatkan iman kita ini? Soalan saya gitu. Apakah benda yang paling dahsyat untuk angkatkan darjat iman kita? Tolong jawab Ustaz. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Oh, dia pandai suruh saya tanya, saya jawab mana? Salah tu, standard lah tu. Apa dia benda yang boleh, satu-satu benda yang cukup dahsyat untuk angkat iman? Tolong jawab. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, benda itu ialah ilmu. Kerana matan yang berbunyi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kamu boleh bertambah dan berkurang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab dia. Iman bertambah berkurang. Dengan apa bertambah? Wa yazidu bil ilmi. Bertambah iman dengan ilmu itu. Wa yanqusu bil jahli. Dan berkurangnya iman itu bila kamu jahil, tak mengaji. Clear? Statement clear. Sebab itu kita ajak mengaji, buat kuliah ni pasal nak bagi angkat iman kita itu daripada Muslim kepada mukmin. Nah, takkanlah kita tahu macam tadi, takkan umur 13 tahun duduk darjah 1 lagi. Ataupun saya kata minta maaf, saya kata takkan umur 50 tahun duduk kat Islam juga, tak naik pun. Ya, ramai lagu tu lah. Ramai dia kata aku tak pandai Islam. Tak, sedangkan Islam okey dah, tapi dia kena usaha untuk naik ke tangga-tangga lagi. Kenapa? Kerana orang beriman dah ramai dah, orang beriman lebih beriman dari kita sendiri. Maka pengejaran kepada status iman itu wajib. Kalau kita duduk ligan keduniaan sama pakat-pakat ligan, nak dapat gaji lebih, itu hal dunia.
Tapi mengapa tak ligan darjat yang tinggi pada Allah Ta'ala? Jawapan dia pasal apa? Pasal kita ni buta mata hati. Kita bagi kita tak kisah pun. Hampa sembahyang bila hampa 1000 rakaat pun kami macam kami dah juga. Hampa mengajilah guna pun ligan untuk guru tak mana pun kami macam tu dah juga. Tak ada kisah pun. Kenapa? Kerana mereka tak kisah pun dengan soal iman. Saya tanya tuan-tuan lagi, nak mati esok, nak mati dengan apa? Nak mati nanti nak mati dengan apa? Mati dengan status mana? Islam ke beriman? Saya jawab lagi. Tuan. Ni, leceh tak tuan? Jangan buat leceh. Ketua penyamun mati beriman. Faham tak? Jangan buat leceh ke tu. Pasal ketua penyamun pun mati beriman. Kita penyamun ke? Tak, kita kan penyamun. Maka kalau bukan penyamun mati beriman, macam mana kita tak mati beriman? Wajib kita beriman lagi. Ya? Jadi kalau gitu, saya tanya balik, tuan-tuan, di waktu akhir hayat kita nanti, kita nak mati di atas status mana? Lalu Islam. Sedangkan Allah memanggil orang beriman. Baik. Maka jom kita usaha naik tangga beriman. Macam tangga beriman, jadi dia dengan ilmu itu. Itu jelas. Baik. Ulang balik. Apa kaitan ilmu dengan syahadat? Ada tak soalan saya lagi. Ada tak kaitan syahadat dengan ilmu? Ada tak? Saya jawab lagi. Ada kaitan tak syahadat dengan ilmu? Ada. Apa kaitan dia? Ni hak wirid ni. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa ulul ilmi, orang yang diberikan ilmu. Syahidallah, kata Allah, aku saksikan syahadatnya. Subhanallah. Nak abang apa? Ilmu itu syahadat. Syahadat itu dengan ilmu. Maka kalau siapa nak perkuatkan syahadat dia, sila cari ilmu. Siapa nak kejapkan, nak kemahkan syahadat di depan Allah sebelum dia meninggal, maka jawapan dia wajib pergi cari ilmu lah. Kalau teringin nak mati Islam, mati beriman. Baik. Kemudian lepas tu pula, lepas beriman ada lagi tangga dia yang kita nak kena ligan naik sebelum mati. Apa tangganya? Tangga taqwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Tangga ni kita nak. Orang yang paling mulia pada aku, kata Allah, ialah orang yang paling banyak bertakwa dengan aku. Atqakum, yang paling kuat takwanya. Jadi apa yang kita nak ceritakan sekarang ni? Kita duduk ligan takwa. Islam tak apa dah. Kita duduk ligan yang kedua, beriman. Lepas beriman, duduk ligan peringkat ketiga, tingkatan ketiga ialah takwa. Dan puasa itu boleh mencapai tahap takwa. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah, surat 28 sebelah kiri, baris yang kedua daripada atas, ayat 183. Kita kod terus, don't worry. Muka surat 28, baris yang ketiga, 23 daripada atas, ayat 183, dalil kepada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa boleh jadikan kita orang yang bertakwa. Ini nak main bulan puasa. Nak main Ramadan yang menjanjikan tingkatan takwa. Maka kita seronoklah tuan. Patutnya kita seronok dengan Ramadan nak main ni, sebab dia boleh angkat kita naik ke tangga takwa. Dia puasa dia dok.
Jom kita sematkan hati kita nak puasa bagi cantik ni. Dan saya nak sebutkan nanti apa doa Syekh Abdul Qadir Jilani dalam menghadapi awal-awal Ramadan, untuk kita dapat satu petunjuk dan panduan. Kenapa? Kerana bimbang-bimbang Ramadan tu ni penghabis. Kan? Bimbang-bimbang Ramadan tu ni tak habis. Tahun lepas tak pernah aku jadi imam lah, aku jadi teman tarawih aku di rumah aku. Tahun ni boleh sembahyang tarawih di masjid. Alhamdulillah lah. Tapi kok mana pun takut Ramadan ni penghabis. Kita ibaratkan tuan, banduan dalam penjara akan dihukum mati Jumaat minggu depan. Dia buat agak-agak. Dia buat agak-agak, tuan. Soalan. Takkan yang ni saya jawab juga kok. Karut nampak ke tu? Banduan yang akan digantung minggu depan. Minggu ni dia buat apa minggu ni? Dia relax. Minta warden, saya nak keluar asal tengok bola kan? Saya nak pergi kedai mamak kena roti canai lagi 4 biji. Dia minta gitu. Minggu depan nak kena gantung ni. Apa jawabnya? Kita faham. Psikologi kita faham dah. Maka dia akan tak pergi mana, duk taubat pada Allah sebab nak mati dah. Baik. Maka Ramadan menjanjikan satu perkara, yakni ketinggian darjat pada Allah. Dia nak main dah. Tetamu yang akan angkat darjat kita akan datang. Kalau gitu nak sambut dia ke ataupun nak tak peduli kat dia. Tetamu istimewa ni. Baik tuan-tuan muslim. Maka darjat ketiga apa dia? Darjat ketiga adalah taqwa. Jom ligan. Dan kalau buka Quran dalam bulan puasa nanti, cari apa? Cari saya bagi homework tuan-tuan. Kalau betul-betul nak cari berapa banyak ayat taqwa dalam Al-Quran itu. Cari sebagai research ataupun sebagai homework kita nak buat. Cari berapa banyak ayat cerita pasal at-taqwa itu. Cari. Setiap helayan cari. Pahala besar tuan. Mengkaji satu. Kerana ulama kata apa? Ulama dah kira dah. Kata ulama, ayat taqwa itu, ayat perintah taqwa, perkataan taqwa itu dalam Quran ada lebih daripada 250 kali ulang. Dia habang lah. Dia berkira dah tuan. Baik. Kenapa? Kerana kita nak tahu cara taqwa tu lagu mana. Sebab kita nak naik peringkat. Salah satu cara taqwa tadilah tentang puasa. Di hujung ayat tu la'allakum tattaqun, ni juga masuk ayat taqwa. Perbuatan taqwa itu ialah berpuasa. Lagi apa lagi taqwa? Cuba tengok ayat kedua surah An-Nisa. Alladzina tasaaluna bihi wal arham. Surah An-Nisa, muka surat apa Nisa? Muka surat 77 belah kanan. Muka surat 77. Surah Nisa tu situ. Tengok ayat yang hujung ayat pertama juga kedua masuk ayat kedua. Alladzina tasaaluna bihi wal arham wattaqullah. Maknanya takut Allah atau takwa itu berada pada silaturahim pula dah. Silaturahim. Maka silaturahim tu menyebab kita bertakwa dan boleh menjadikan kita ni peringkat naik ke peringkat orang yang muttaqin. Kan? Itu dia punya cerita-cerita dia. Jadi kita nak ligan tuan-tuan, bukan ligan keduniaan lagi dah. Kita pun baca bulan Ramadan. Kalau ayat tu imam baca ayat lazim, ayat ni pun habis setengah ayat tuan-tuan. Antara ayat dibaca oleh imam yang baca ayat lazim dalam sembahyang tarawih, apa ayat dia yang favorite? Mula-mula sekali, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tuan-tuan, agak-agak ayat ni cerita apa siapa? Agak-agak. Saya jawab lagi. Agak-agak cerita pasal siapa? Dia cerita pasal perangai kita pulun kalut dengan dunia, dengan harta sampai lupa mati. Tu. Alhaakumut takatsur. Kamu tu sibuk dengan memperbanyak-banyakkan hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk kubur mati. Ya. Lepas tu kita ni tuan-tuan, cadangan saya lah, cadangan yang berkali-kali cadangkan, cuba cemak sangat tengok
sinopsiskan setiap surah-surah Quran tu apa nak cerita kat kita, supaya kita jangan jadi bodoh Al-Quran, jangan jadi jahil Quran tu. Jahil baca satu, jahil reti nombor dua. Nah, kita katalah Quran tu kitab panduan kita, tapi pembohong besar kita ni pasal apa? Pasal tak mana ambil tahu pasal dia. Dia habaq apa tak tahu. Dia cerita pasal apa pun tak ambil tahu. Yang kita ambil tahu orang habaq apa. Yang tu kalut. Kau ni habaq anu kita kalut. Kau ni habaq ni kita kalut. Allah habaq apa? Tak kalut. Tanda lalai. Betapa lalai kita ini bila mana kita lalai daripada perintah Allah dan hak Allah Ta'ala. Baik. Kemudian peringkat ketiga, at-taqwa. Cari yang keempat pula. Apa yang keempat? Apa keempat? Gelaran ataupun status atau tingkatan yang digelar sebagai muhsinin. Sebagai muhsinin, orang-orang ihsan, orang yang berbuat akan segala kebaikan. Peringkat ihsan itu, yakni orang-orang yang belajar membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang ihsan. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah Allah kamu itu pada di mana kamu berada sekalipun. Dan ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah tamhuha. Bayarlah kejahatan manusia dengan kebaikan, maka akan hilang segalanya dan bertambah iman kamu dan takwa kamu dengan Allah. Apa dia? Bayar jahat dengan buat baik. Ui, payah tuan-tuan. Yang duk ada kita ni apa dia tuan? Yang duk ada kita ni taram lah, jaga. Hangat aku tahu mana hangat hang seorang aku kubur lah esok. Kan? Dia nak bayar kejahatan dengan jahat juga. Dia fikir aku nak taruh dia ni macam mana? Taruh macam ni. Aku dah kena dia macam mana? Pasal banyak jahat dengan jahat. Kalau gitu tuan, prinsip kita, kalau jahat dengan jahat bermakna kamu Abu Jahal lawan Abu Jahal. Patutnya bila berdepan dengan Abu Jahal, kita jadi siapa? Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau tidak tuan, kalau tak ada rasa nak ikut Muhammad, jangan mengucap syahadat kedua. Kata ulama tauhid. Tegas sikit. Kalau tak mau ikut Muhammad, jangan mengucap nombor dua, buat leceh. Sebab ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menuntut kita untuk ikut Muhammad itu. Itu tauhid. Jangan saja saya ucap. Awak saja ucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebut saja. No. Antara sebutan tu menuntut bahawa kita menarik hati kita untuk ikut Muhammad itu pada fi'ilnya, qaulinya, fi'liyah dia dan niat dia. Dia niat apa kita nak niat, dia buat apa kita nak buat, dia kata apa kita nak kata. Itu tuntutan kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak sia-sia syahadat tu. Baik. Maka jom ligan makam ihsan sebelum mati. Dan siapa yang masuk makam ihsan akan diangkat orang tu ke martabat kekasih Allah. Martabat terakhir. Apa dia martabat terakhir, tingkatan terakhir? Mereka itu diberi satu benda rahsia oleh Allah, dimasukkan golongan itu dalam golongan mukhlisin atau mukhlasin. Dalam Quran sebut dua cara untuk dibaca, mukhli dengan mukhla, mukhlisin dan mukhlasin. Dua-dua tu pemberian Allah bila kamu sampai ke tahap ihsan. Inilah kita punya challenge. Inilah kita perlombaan kita dalam kehidupan yang sementara ni. Ketika kalau tengok status tuan-tuan, kadang-kadang ada budak dia budak hanya 20 tahun tapi status dia naik takwa dah tuan-tuan. Dan jangan kita heran, jangan kita lupa, ada orang 70 tahun dia masih duk Islam dan tak habis-habis. Saya kata ni sebab apa? Sebab benda tu disyarah oleh ulama dalam kitab hikam tentang status-status ni. Ada budak yang telah sampai makam takwa, tapi ada orang tua yang masih duduk di makam Islam. Allahu Akbar. Rugilah. Rugi. Jadi apa kita nak buat lagi tuan? Kita nak cari cuba untuk naik ke makam-makam yang tertentu. Baik, soalan dia dalam kitab
Tauhid Imam Arsalan. Imam Arsalan ni dikira satu kitab tauhid. Imam Arsalan ni adalah satu ulama Dimashqi. Imam Yaqub ad-Dimashqi karang satu kitab tauhid yang padu, yang pure. Dia panggil dia kitab tu Tauhid Arsalan. Risalah Tauhid Imam Arsalan. Dia kata apa? Saya syarah sikit lah. Untuk tukar makam, kamu kena tukar hal diri. Dia nak naik makam, kena tukar hal diri ni. Apa hal diri? Cara berjalan, cara bercakap, cara pakai, pakaian, akhlak, semua kena tukar. Semua kena tukar. Daripada hal yang tak baik pada hal yang baik. Apa hal? Perbuatan zahir kena tukar. Daripada pongweh daripada pemarah kepada sabar. Kan, tukar halnya. Daripada pakai yang biasa-biasa, tukar pada pakai yang luar biasa sikit. Maknanya pakai cara Islam. Kerana tak tukar hal, tak akan tukar makam. Duduk tentu lah. Makam ni adalah peringkat diri dalam bahagian dalam. Yang ni iman, taqwa, itu dia panggil makam. Sebab tu kita ajak pakaian yang baik sebagai seorang Muslim, sama ada lelaki atau perempuan, kita pakai yang baik. Kerana apa? Kerana pakaian dan akhlak diri itu bertukar, hal dia bila bertukar hal akan bertukarlah makam itu. Kan? Ini peringkat yang dibawa oleh ulama-ulama ihsan atau ulama-ulama batin atau ulama akhlak dalam. Baik, maka apa kita nak ligan? Kita ligan menjadi orang yang dianggap, dikira oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang ihsan. Tapi sebelum masuk ihsan, tertinggi dia adalah taqwa. Lepas taqwa baru jadi ihsan. Lepas ihsan barulah dengan izin Allah, Allah angkatkan seseorang tu ke makam yang tertinggi, makam ikhlas. Nak ambil ikhlas ni tuan-tuan bukan senang, dia pemberian Allah. Kan, kalau ambil gambar saya ikhlas ni bagi 10,000, mohong. Tu bukan dia lagu tu. Ikhlas bukan lagu tu, bukan boleh kita buat. Ikhlas ni pemberian Allah Ta'ala, bukan kita boleh buat sendiri. Makam ikhlas ni pada Allah, bukan pada kita. Makam ikhlas itu pada Allah. Sebab bila mana satu hadis kursi. Hadis kursi ni saya baca di surah Al-Munawwarah. Tak baca lagi hadis, tak baca habis lagi dah. Kan? Hadis tu saya baca, hadis kursi ni saya baca di sana. Minggu pertama tukar dengan minggu kedua ni. Tukar suka sama suka. Kan? Minggu pertama saya baca sana, minggu kedua dulu, minggu pertama sini kan kita tukar. Sana nombor 1, sini nombor 2. Baik, saya baca di sana pada hadis pertama. Hadis tentang ikhlas. Yang ni apa dia? Satu hari Huzaifah Al-Yaman menjumpa dengan seorang sahabat nama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, "Ya Ali, ikhlas tu apa dia?" Maka Ali kata, "Aku pun tak tahu. Biar aku tanya Nabi SAW." Kata Sayyidina Ali. Maka Huzaifah tunggu, tak ada jawapan. Sebab Sayyidina Ali nak tanya Nabi dulu. Maka satu hari jumpalah, dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Ali ni. Maka Sayyidina Ali pun tanya, "Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas?" Ikhlas ni apa dia Rasulullah? Rasulullah kata, "Aku pun tak tahu." Subhanallah. Rasulullah kata, "Aku pun tak tahu." Tak jawab. Tak boleh jawab sebenarnya, bukan tak tahu, tak boleh jawab dia. Kata dia, ya Rasulullah kata, "Ya Ali, tunggu saat, biar aku tanya Jibril." Maka Nabi pun tanya Jibril, "Ya Jibril, apakah itu ikhlas?" Maka Jibril kata, "Ya Muhammad, aku pun tak tahu." Kerana apa aku tak tahu? Kerana ia rahsia Allah. Maka izinkan aku, kata Jibril, izinkan aku bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ikhlas itu ya Allah? Maka Allah Azza wa Jalla menjawab kepada Jibril alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, firman Allah pada Jibril, "Ya Jibril, beritahu Muhammad itu, ikhlas itu sirrun min asrari, ikhlas itu rahsia aku, dan tidak ku berikan kepada hamba aku, melainkan hamba tu
hamba yang paling kucintai. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah tak bagi mudah-mudah ikhlas ni, kecuali kalau dia bagi ke orang tu ikhlas, orang tu adalah hamba pilihan Allah yang Allah amat cinta dia. Mana rahsia lah. Kalau gitu jom ligan. Ligan apa? Ligan maqam ihsan untuk Allah anugerahkan. Pingat tertinggi kita ialah ikhlas. Apa dia ikhlas? Buat ibadat tak kira siapa, tak peduli apa, tak minta apa, kecuali aku minta kamu saja ya Allah, sebagai balasan dia kepada cinta aku pada engkau, kerana membalas cinta engkau pada aku. Itu saya ulang balik tuan, saya ulang balik kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Malam ni kita ambil Qadir Jilani saja insya-Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsir dia kata syurga dalam Quran itu masih ujian untuk kamu. Allah, syurga yang Allah sebut dalam Quran itu pun masih ujian bagi kamu lagi. Di antara kamu nak syurga atau nak Allah pencipta syurga. Subhanallah. Tuan-tuan, jauh lagi kita kena gitu. Jauh lagi lah makam dia. Kerana ramai yang beribadat semata-mata ingin syurga, sedangkan syurga itu milik Allah. Kalau gitu nak buat apa tuan? Kita nak syurga bukan pasal nak syurga, kita nak syurga sebab dalam syurga kita nak bersama Nabi SAW. Dan kita nak syurga bukan sepasal dia syurga, tapi nak syurga sebab dalam syurga kita akan dapat melihat Allah SWT. That's why, sebab itu kita nak syurga. Bukan masuk syurga sebab mata nikmat tak. Nikmat syurga itu tak ada nikmat kalau Nabi tak ada. Dan nikmat syurga itu tak ada nikmat kalau Allah tidak ada di sana. Tak ada Allah, tak nampak Allah, tak sonok. Kan nikmat terbesar ahli syurga itu ialah melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan puan muslimin. Baik. Kita bincang minggu lepas tu. Kakak 9 dah nah. Baik. Dan apabila kita ulang balik yang ni nah sikit nah. Bila dia kata bila makan hampa pulun. Ni bila makan hampa pulun, bila main hampa pulun. Bila sembahyang dia kata ada apa? Nah, qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Dan apabila memperbuat sembahyang engkau tidak sempurna rokok dan sujud, bila makan hampa pulun lah bagi sempurna, kau tak ada sambai tak jadi, kau tak ada ayak 3 gelas tak jadi, segala 1 jam tak jadi. Nak kena ada sayur, nak kena ada gulai, nak kena ada kanu, nak ada kedai yang ni penuh pinggan baru boleh makan. Cukup syarat. Bila main sembahyang ikut dan ya. Tak ada sunat pun tak apa, sudah ba'at tinggal pun tak apa, sunnah hai'ah tinggal pun tak apa, yang penting ku sembahyang. Sembahyang apa tak sempurna? Kan? Sembahyang apa tak sempurna? Sempurnakan rukun ialah sunat ab'ad, dan sunahkan sunat ab'ad, sempurnakan ab'ad dengan sunat hai'ah. Itu pada prinsip solat, kan? Pada prinsip solat. Jadi kata ulama apa dia? Apabila engkau berbuat sembahyang tiada sempurnakan rokok dan sujud. Adakah jika sujud engkau adalah jika sujud engkau seperti ayam mematuk? Nah, dia kata apa? Tak sempurna bila apa sujud macam ayam batuk padi. Sat-sat sangat. Ya. Tak sempurna sujud. Tak sempurnakan sujud bila solat itu, ataupun kita kata sujud macam ayam batuk padi. Saya ulang balik, dalam solat jaga 3 perbuatan yang terlarang. Jaga dalam solat 3 perbuatan binatang yang dilarang oleh Nabi SAW. Pertama, ayam. Kedua, anjing. Ketiga, unta. Posisi dia ada disebut dalam hadis. Ayam batuk padi sujud, ya, anjing sujud, dan unta waktu bangkit dari sujud untuk menyempurnakan rakaat kedua atau ketiga atau keempat. Jaga bangkit itu, kerana ada yang bangkit berupa dengan unta. 3 binatang yang tak dibenarkan ditiru dalam solat. Baik, itu sebagai apa? Sebagai prinsip awal dia. Baik, maka di kata sini apa dia? Jika engkau sujud seperti ayam mematuk.
dan beberapa pula was-was dan pikiran dalam sembahyang engkau, tiada ingat akan sesuatu yang dibaca oleh kamu akan dia. Nah, ni ditunjuk macam mana ulama tunjuk benar sembahyang yang tak sempurna. Apa dia? Baca tak faham apa. Sekurang-kurangnya kena faham juga sikit. Sekurang-kurangnya kena faham juga sikit. Surah Fatihah 7 ayat, kurang-kurangnya ambil satu pun tak apa dah. Faham satu ayat cukup dah. Saya tanya tuan, saya tanya soalan dia. Soalan saya jawab lagi. Dalam surah Fatihah, yang mana ayat paling power sekali? Tuan. Dalam surah Al-Fatihah, ayat mana yang patut kita pegang sungguh-sungguh pasal dia paling power? Ayat mana? Ayat? Kena tanya aku tu tak jawab. Tak tanya tak jawab. Saya tanya sampai pagi subuh pagi esok. Jawab. Ayat? Agak-agak takkan baca ayat Fatihah sampai jatuh apa langsung? Tak, mustahil tuan. Ayat? Ayat apa yang paling power? Yang tuan rasa paling power ayat apa? Okey. Jangan silap pegang berdum. Nak pegang tak mana tuan? Nak pegang tak mana ayat paling power? Sebab tu cari balik. Dalam surah Fatihah ayat paling power tak mana? Ayat tauhid paling power. Ayat 5. Ya. Ayat tu paling power sekali. Kerana dia bahagi di antara hak Allah dengan hak hamba. Kongsi dua. Power bermakna terhubung kita dengan Allah pada ayat ni. Baik, jom merasa apa? Ayat kelima, jom merasa kita lemah dan sentiasa berharap pada Allah Ta'ala atas perkataan nasta'in itu. Itu sifat kita. Itu sifat hamba yang lemah dalam melakukan sesuatu. Kalau tak ada Allah Ta'ala, siapalah kita? Nah, kalau tak ada Allah Ta'ala bagi nyawa, mati dah kita. Tak ada Allah nak atur hidup kita, miskinlah kita. Tak ada Allah yang nak beri kerja kita, jadi papa kedena kita. Tak ada Allah bagi makan, pakat lapar habis kita. Kerana Allah memberikan segala-galanya. Pasal dia Tuhan pada sekalian alam. Jadi saya ulang balik, ayat paling power dalam surah Fatihah, jom kongsikan sama-sama tuan, ialah ayat yang kelima. Sebab itu kata ulama bacaan, ulama qari Quran, ayat 5 ni jangan kongsi dengan ayat lain. Yang ni apa dia? Jangan kongsi. Kalau baca dalam tarawih nanti ke apa nak wasal contohnya, boleh wasal sambung semua boleh. Tapi ayat 5 ni singlekan, jangan campur dengan sebelum, jangan campur dengan selepas. Yang ni contohnya baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Singlekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau baca tarawih. Yang penting apa dah? Yang penting tolong singlekan ayat yang kelima itu. Jangan cakup dengan sebelum, jangan cakup dengan selepas. Asingkan dia daripada ayat lain. Kerana ayat ni ayat paling power, kerana ayat ni terhubung kita dengan Allah pada nasta'in, dan kerana Allah tu wajib disembah dia atas na'budu. Ketuhanan Allah ialah na'bud, kehambaan kita adalah nasta'in. Tak ni power dia. Baik, dan power kita ni bila jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, nyatalah Tuhan kita Allah. Prinsip tahu tauhid dalam ibadat. Tapi ini yang kita tadi kan? Ini yang kita tadi. Ulama kata apa? Maka beberapa pula was-was dan pikiran dalam sembahyang engkau, tiada ingat akan sesuatu yang engkau baca akan dia. Maka ini lalai. Lalai ya. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Minta maaf saya sebut. Quran dengan kita ni agak-agak berapa tahun dah? Soalan ni saya tak jawab kan tuan? Tuan-tuan jawab aku no? Saya tanya tuan, Quran dengan kita ni
berapa tahun dah kita kenal Quran? Berapa tahun dah? Berapa tahun? Setahun? Mu'alaf ke? Takkan mu'alaf ke? Setahun baru. Jawab dia apa? Seusia kita. Seusia kita. Baik, kita kata sekarang ni, apa umur kita? Saya 50 tahun kena Quran, tak tahu apa dengan Quran. Allahu Akbar. Ni leceh dia ni. Jangan buat leceh. Bidang kata jangan buat leceh. Leceh sungguh kita, pelekeh ke diri kita ni atas makam makam nafsu lawamah. Celah diri, aku ni karut nanti 50 tahun hidup Quran tak kerti apa, karut aku. Lawamah diri. Tak tahu apa kita. Yang penduk-penduk kot lain. Auzubillah min zalik. Sedangkan Quran aku tak tahu apa. Celah diri itu atas makam lawamah. Selepas apa? Selepas nafsu ammarah, dia main nafsu lawamah untuk main mutmainnah lepas itu. Mutmainnah takkan main lagi mana tak main nafsu lawamah celah diri. Takkan tenang hidup ini lagi mana tak celah keburukan diri. Takkan lah. Jadi kalau gitu celah diri. Quran aku tak tahu apa, baca pun lingkup, makna lagi tak tahu, pengertian tafsir aku tak tahu apa langsung. Sembayang punya lama, minta maaf. Sembayang punya lama, tak tahu apa juga aku. Ya Allah. Aku dah buat apa? Contoh gitu kan, contohnya. Untuk masuk, saya tunjuk macam mana masuk pada peringkat nafsu lawamah, nafsu celah diri sendiri atas keburukan yang kita buat. Sampai Quran tak tahu apa, bacaan sembahyang pun tak tahu apa, tapi dah lama dah sembahyang, tapi dah lama dah Quran hidup dengan kita. Celah diri. Yang ni dia panggil muhasabah atau insaf dia panggil. Tuan-tuan, seorang makna Quran kita bukan baru, tapi berapa ayat kita mengapai, berapa kali kita baca dia, berapa banyak makna kita faham, berapa banyak pengertian surah yang kita mengerti dia. Tak. Kalau gitu tuan-tuan nak belagak ke, nak azahina, hina lah kalau gitu. Pasal apa? Kita ni teruk pada Allah daripada orang hebat sangat. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Semurka-murka Allah ke atas hambanya ialah hamba yang cukup pakar dalam dunia tapi jahil pada akhirat. Itulah manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Bab dunia boleh ke dia, bab akhirat lingkup. Kalau gitu tuan-tuan, peluang masih Allah buka untuk kita mencari jalan kembali balik kepada dasar agama yang sebenar. Sebab kita akan berada di hujung usia, di hujung umur, dan kita pasti bertemu dengan kematian. Mati yang membawa kita jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu kita lupa, yang selalu kita alpa, yang selalu kita ghalid. Satu hari jumpa dia. Tuan-tuan dan sekalian, kalau gitu tuan-tuan, cara balik, tengok balik ayat 14, perhati balik ayat 14 surah Sajadah itu. Bahaya tak lupa Allah? Bahaya. Ayat berapa tuan? Surah Sajadah ayat 14. Pasal apa Allah marah dengan manusia itu hingga Allah azabkan dia 2 kali? Dunia akhirat Allah azabkan, ada kubur dengan akhirat Allah azabkan. Kerana punca utama Allah azab seseorang itu dengan 2 kali, kata ulama tafsir, sebab dia selalu lupa Allah. Tengok balik ayat 14 surah Sajadah. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat 14. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha, rasakan azab aku sebab hampa selalu lupakan aku dan lupa nak jumpa dengan aku. Cek balik ayat. Fadhuqu bima nasitum, rasakan azab aku sebab hampa selalu lupa aku. Liqa'a yawmikum hadha, hampa lupa nak jumpa dengan aku. Wadhuqu 'adzabal khuld, dan rasakan azab aku yang kekal. 2 kali kena azab. Kata ulama, pasal apa kena azab? Sebab kamu selalu lupa Allah. Kerana tujuan kita minta doa pada Allah,
agar kita ni jadikan Allah jadi kita ni orang yang ingat dia. Cara macam mana? Kalau mak kata cara macam mana? Wudu, sapu kepala, kata ke Allah, ya Allah, bagilah ingatan dan kepala aku ni ingat kamu sampai mati. Teknikal dia. Minta pada Allah setiap kali sapu kepala, wudu, tak kira lelaki perempuan, sapu kepala je, kata ke Allah, ya Allah, bagilah ingatanku kekal, ingat kamu sampai mati. Sebutlah pada Allah Ta'ala doa-doa yang tak lafaz pun tak apa, supaya kita masuk golongan ingat Allah. Bukan lupa Allah ni dosa paling besar, dosa paling berat, dan dosa paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sambung. Dan beberapa pula was-was dan pikiran dalam sembahyang, engkau tiada ingat akan sesuatu yang engkau baca akan dia. Maka misalnya ini, apa dia misalnya? Misalkan seseorang kalau begitu keadaan dia, baca apa pun tak tahu, sembahyang apa pun tak tahu, kan, ayam macam patut padi je, maka misalnya seperti seseorang yang memperbuat demikian itu, misalnya seperti seorang yang mendirikan dirinya pada hadapan meriam dan tombak. Hang buat lagu tu, maknanya kata ulama dalam kitab ni, siapa sembahyang tak tahu apa ni, seperti sedang berdiri di hadapan meriam, seperti berdiri di hadapan tombak yang dilontarkan pada dia. Maknanya bahaya. Dia berada pada area, dangerous area. Dia berada pada satu tempat yang bahaya sebenarnya. Maknanya pada sembahyang tak tahu apa ni bahaya berat. Muktamad gitu. Apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab ni. Seperti mana berdiri di hadapan meriam atau tombak. Misal begitu. Misal bagi siapa? Misal bagi orang yang bersembahyang tak ambil tahu apa langsung. Kalau gitu tuan-tuan, bulan Ramadan ni sama juga, tak ada apa, kan? Di samping tengok-tengok yang lain, tengok sama makna-makna sembahyang tu. Rokok tu nak kata apa, makna apa, pasal apa kata lagu tu, subhana rabbil azim wa bihamdih, pasal apa kata lagu tu. Tak tahu tanya, tak tahu pergi mengaji. Benda yang kita nak buat hari tak tahu. Allahu akbar. Kan? Subhana wa bihamdih tu makna apa? Pasal apa sebut lagu tu? Supaya terasa waktu kita sebut tu, merasai apa dia benda itu. Kan? Baik. Kenapa? Kerana bahaya orang sembahyang tak tahu apa ni, bahaya seperti contoh ulama, seperti seorang mendirikan dirinya pada hadapan meriam dan tombak hendak membunuh akan dia. Bahaya. Tapi tak rasa bahaya. Habis sembahyang cabut. Sembahyang rasa tenang, sembahyang relax. Sebab dia tak tahu bahawa sembahyang yang tak tahu apa tu amat bahaya. Kalau gitu tuan-tuan, kita dah faham dah benda ni, kita mengaji dah. Jom ambil tahu sikit apa yang ada pada solat itu. Dan sebab tu saya sebut dah pada Tuan Imam kita, insya-Allah satu masa nanti saya kena buat juga. Saya kena buat apa? Kena buat pengajian khas, daurah khas tentang kitab Imam atau kitab yang dikarang oleh Syekh Fatani, cerita tentang kefahaman salat yang sebenar pada kitab Pati Munyatul Musalli, yang susah nak disyarahkan dia sebab dia pati. Yang beri syarah ni, kebanyakan orang syarah ialah Munyatul Musalli, ramai yang beri syarah, tapi Pati ni payah nak syarah dia. Saya pun kena mengaji banyak kali kitab tu. Pati Munyatul Musalli ni payah nak baca dia sebab dia pati tu. Bila pati ni, Allah, susah nak apa orang tahu kata lagang dia bagi kena. Melainkan kena dapat beberapa kali saya baca kitab tu dengan Tok Guru, beberapa kali nak ambil syarah dia sehingga dibenarkan untuk kita syarah, baru kita syarah. Kitab ni, kitab cerita pasal rahsia pada setiap ibadat itu. Setiap perbuatan, rokok ada rahsia dia, i'tidal ada rahsia dia, sujud ada rahsia. Yang ni dah rahsia yang patut kita gali untuk kita hampir lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, jom tuan. Kalau tidak, rugi kita. Hidup yang sebentar kita buang masa lagi pada kita ni nak kena tengok sesuatu yang terbaik pada solat untuk hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan tuan, pada tajuk ni
kan, pada tajuk ni. Tajuk apa tuan? Tajuk bahayanya seorang yang solat was-was atau tak tahu apa yang dia buat, dia baca, seperti mana bahayanya berada di hadapan meriam atau tombak yang nak bunuh akan dia. Ya kan? Jadi kalau gitu tuan, kalau gitu kita nak apa? Kita nak ambil baliklah sesuatu yang terbaik dalam ibadat kita ni. Baik, saya ingat kena sambung sikit lagi, baru sedap sikit dia punya berhenti. Baik. Dan tombak hendak membunuh akan dia, pada hadapan meriam dan tombak hendak membunuh akan dia, maka apa tiadakah orang itu sangat tiada punya akal? Dia kata gitu. Hampa ni tak ada akal ke? Saya tak kata, kita kata lah. Saya kata pula nak. Dia kata, saudara tu, dia kata, hampa ni bagai tak ada akal ke? Pasal tak ada akal, tak boleh fikir, tak boleh rasa benda ni bahaya duk tunggu, tak boleh rasa, kan? Kita contohlah dan ni suasana ni. Saya ni contohnya, kata lesen tak ada, naik kereta, polis pergi kau jalan, nak main tak main, tu balahum tak main. Pasal bahaya. Road tax saya tuan-tuan baru ni, saya pergi ke Perak, pergi Manjung, Seri Manjung, ada program sana dalam PKP baru ni. Saya kereta Wildfire saya tu di rumah tak pernah tengok lah kan, naik pun naik pergi jauhnya, main ikut ni dulu kereta yang ni biasa-biasa je kan, pergi jauh bukan kita pakai kereta Wildfire. Rupanya PPA Ipoh baru ni lintas banyak polis sampai ke Perak nak balik lah. Dah satu sekatan jalan raya tu polis kiri kanan. Saya tak tengok kereta tu, road tax tak tengok. Tuan-tuan nak polis kat belakang kata, cik, road tax mati je. Iya ke? Bulan apa mati? Bulan 12. Saya naik kereta bulan 3 orang ni tuan. Bulan 3 orang ni. Berapa bulan dah tu? Berapa bulan dah. Tak sedap langsung sebab saya tinggal kereta tahun lain kan. Tak teringat dah, tak sedap punya. Lepas tu saya, cik, cik, saya tak perasan je. Dia kata ni apa macam mana? Apa insurans pun saya tak bayar Allah tolong saya tuan. Pasal baru saya tahu bahawa JPJ keluar baru ni. JPJ kata apa? Nak bayar bulan 4 baru ni. Ni dah bulan 3 baru ni kena lagu tu. Cik tengok, polis kata, cik selamat cik pasal apa? Pasal JPJ kata bulan 4 boleh bayar. Cik boleh satu betul itu yang saya tak bayar. Kita tikam turut lah. Kita tikam turut lah. Mana kita lega, bila kita tu lega, cik cek tengok apa ni. Dia kata saya tak bayar ni sebab nak bayar tak boleh, kata dia. Saya pun tak teringat kereta ni. Kalau tidak saya akan takkan saya naik. Kat Manjung lah. Bukan napi. Polis tu pun heran, dia kepala dia kata, macam mana cik lepas semua ni? Dia tanya macam mana cik boleh, tuan boleh lepas, ustaz boleh lepas semua ni? Berapa apa sekatan jalan raya duk dah? Berapa SJR duk dah? Saya kata saya pun tak tahu. Dia tapi lepas semua. Saya tak tahu, saya kata. Kan tuan-tuan? Maknanya kalau tahu bahaya nak pergi tak? Tuan-tuan. Kalau tahu tu bahaya lagu tu, nak kena polis tahan, nak kena saman, nak bawa nak kata. Tak bawa lah. Maka patah balik tuan, kalau tahu bahaya depan, tak kisah juga. Orang tu dia panggil apa? Abang tolong jawab Saya dah jawab banyak kali. Abang tolong jawab saya Nak kata apa orang tu? Dah tahu bahaya tu kampung tu ada lama-lama kata, dah tahu bahaya tebiang pi juga. Pasal lama macam mana? Dah tahu bahaya gagah pi juga. Orang tu ada akal tak? Ada akal tak? Tu jawab saya, ada akal tak? Siapa tak ada akal tu? Tak ada akal sebenarnya. Ni hak kita yang tak tahu apa. Pasal bahaya tapi tak tahu sebelum ni. Hari ni tahu dah, maka jom kita hilangkan dia bahaya daripada bahaya itu. Nampak macam mana tuan? Saya ajak tuan sama-sama, jom kita perhati balik mana sembahyang sembah sikit supaya keluar daripada bahaya itu. Keluar daripada bahaya itu. Sebab dan keduanya keluar bahaya satu, keduanya untuk balik kita status hamba Allah yang berakal. Jadi jom balik jadi status kita hamba Allah yang berakal bila kita tahu apa yang kita baca dalam sembahyang.
Sikit pun tak apa. Jadi Fatihah tadi kata Fatihah. Tengok tang mana? Tengok tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasa apa benda tang tu. Baik, katalah baca surah pula. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ayat paling bawah? Ayat paling bawah tahu mana? Ayat apa? Ada 4 ayat kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Baik, ayat paling bawah. Ayat apa? Ayat 2. Ayat 2. Apa dia? Allah, engkau tempat aku berhajat sesuatu, tempat aku memohon, tempat aku minta. Engkau ya Allah. Power tang tu. Bukan power pada siapa? Power pada kita. Allah yang power dah. Jadi jom kita faham sikit tentang apa kita baca supaya kita keluar daripada bahaya satu dan kita terkeluar daripada golongan yang tidak berakal pada hakikatnya. Baik, sambung. Kemudian lagi kata dia, maka tiadakah orang itu sangat tiada punya akal dan bodoh. Yang tu syok. Nak tunggu tayang tu. No, tak berakal lagi. Senyap tu tak punya apa. Tak berakal lagi bodoh. Bawa daloha nak baca gunang tuan. Tolong bunyi saya bawa dalwauha. Cerdik. Cerdik apa tuan? Bawa dah bunyi cerdik. Lebih kurang piramdi jugalah no. Begitu. Alif ya mim unta. Elok kena turun kelas orang tua balik gitu tak? Bawa dalwauha jadi bawa dalwauha cerdik. Bejalah menjadi gulai. Baik, maka kata dia pada ketahuilah orang yang tak ambil tahu tentang salat tu apa dia masuk golongan bahaya dan golongan itu terjatuh dan golongan orang yang bodoh lagi tidak berakal. Allah na'udzubillah min zalik. Sebab tujuan mengaji, ambil faham sikit-sikit, cuma angkat darjat kita pada Allah dengan darjat yang tertinggi. Tuan-tuan yang sekalian. Baik, sebelum saya berhenti, bagaimana sambut Ramadan yang dikendaki yang saya sebut tadi. Ramadan untuk kita apa? Untuk kita sambut dia mengikut kaedah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa taala. Ada doa yang saya nak sampai kepada tuan-tuan. Doa ni doa apa? Doa Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala. Doa ni panjang tuan-tuan, tapi saya ambil 1-2 je lah. Ulang balik. Doa sambut bulan Ramadan daripada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala untuk menyambut bulan Ramadan. Ulang balik doa ni daripada doa Sultan Awliya, ketua para wali Allah, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Doa khas untuk sambut Ramadan. Doa ni banyak lagi, kitab itu banyak, tapi kitab ni khas dia jangan jumpa kitab ni. Kita share dengan ni. Baik. Apa dia kata? Pertama, doa ni hendaklah dibaca ia pada hari yang pertama Ramadan. Dibaca selepas solat maghrib 1 Ramadan. Apa dia? Doa dia, Assalamu alayka ya syahrus siyam. Selamat salam bagimu wahai bulan Ramadan, bulan puasa. Yang kedua, Assalamu alayka ya syahrul qiyam. Salam sejahtera bagimu wahai bulan yang mendirikan akan salat dan sebagainya. Ketiga, Assalamu alayka ya syahrul iman. Salam sejahtera bagimu wahai bulan yang penuh dengan keimanan, bulan yang mengangkatkan iman, bulan Ramadan ni. Kemudian lagi, Assalamu alayka ya syahrul anwar. Salam sejahtera bagimu wahai bulan yang penuh dengan cahaya makrifat. Assalamu alayka ya syahrul maghfirah wal ghufran.
Salam bagimu wahai bulan yang penuh dengan keampunan dan keampunan Allah. Lagi, assalamu alayka ya syahrad darajat wan najata minad darakat. Salam sejahtera bagimu wahai bulan yang menaikkan darjat dan menjauhkan kami daripada darjat yang rendah. Bulan Ramadan boleh angkat darjat kita dan lari daripada darjat yang rendah. Ini doa yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir ni. Kemudian lagi, assalamu alayka ya syahrat taibin. Sejahtera ke atas kamu wahai bulan yang penuh, bulan yang menguntungkan orang-orang yang suka bertaubat. Karena bulan Ramadan ni bulan taubat sebenarnya. Kemudian assalamu alayka ya syahrul arifin. Sejahtera, salam sejahtera bagi kamu wahai bulan yang penuh dengan ma'rifatullah. Siapa nak kenal Allah ni bulan dia. Bulan puasa bulan yang boleh bawa kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi tu. Baik, Nabi mana ambillah doa dia. Kemudian kata lagi, assalamu alayka ya syahrul iman, syahrul aman. Maka doa lagi, salam sejahtera buatmu wahai bulan yang penuh keamanan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan doa yang terakhir saya sebut pada tuan-tuan, doa ni Arab tapi saya baca Melayu lah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima puasa dan salatnya. Doa siapa? Doa Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Habis doa tadi, salamu alayka ya syara semua tu, bawalah doa ini, bawalah doa ni. Apa dia? Doa Arab dia ada tapi saya bagi Melayu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima puasa dan salatnya. Yang tahu yang pertama, ya Allah, jadikan kami orang yang Kau gantikan keburukan dengan kebaikan. Yang kedua, ya Allah, jadikan kami termasuk golongan yang Engkau gantikan keburukan dengan kebaikan. Doa pada awal bulan Ramadan. Yang ketiga, ya Allah, masukkan kami ke syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Yang keempat, ya Allah, angkatkan darjat kami dengan rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih. Doa Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada statement dia, baca pada maghrib Ramadan yang pertama. Esok lah. Kamu ni mana esok? Ramadan pertama. Maknanya buka puasa, maghrib, doa. Atau esok. Sudah puasa lagi esok boleh. 1 Ramadan esok kan? Esok malam. Sila. Menyambut Ramadan. Lusa pun kita puasa, esok dah lagi, tapi malam esok lah. Doa sambut Ramadan, mudah-mudahan dapat keberkatan yang dapat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tak kata saja malam ni insya-Allah dan kita dapat kebaikan di dunia wal akhirah, keampunan daripada Allah kita perolehi, keridhaan Allah kita dekati. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf banyak-banyak salah kesalahan bahasa. Kita jumpa lagi lepas Ramadan nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjang usia kita, kan, Allah sempurnakan kesihatan kita untuk sama-sama kita menyelesaikan ataupun menyempurnakan puasa Ramadan tahun ni, kerana mungkin Ramadan tahun ni Ramadan yang penghabisan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah datangkan lagi Ramadan yang tahun ni dan tahun depan juga insya-Allah, kerana kami ya Allah tak pernah puas dengan Ramadan ini, untuk meminta ampun pada kamu ya Allah ya Tuhan kami. Jumpa lagi insya-Allah. Aqulu la astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawli fayattabi'una ahsanah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.